li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Seluruh jawatan kuasa masjid, pegawai masjid, imam, tuan-tuan muslimin, muslimat umat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Utamanya nikmat iman dan juga nikmat Islam, yang akan meletakkan kita dalam kalangan hamba-hamba Allah yang berjaya di dunia dan juga di hari akhirat. Tuan yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada malam ini kita sambung bacaan buku kita, Kisah dan Pengajaran daripada Al-Quran, Al-Hadis dan Hayatus Sahabah. Satu kisah pada malam ini untuk kita ambil pengajarannya. Tajuknya ialah ceritakanlah nikmat Tuhanmu. Ceritakanlah nikmat Tuhanmu. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa sesungguhnya ada 3 orang daripada Bani Israel yang masing-masing mempunyai kekurangan. Seorang daripadanya berpenyakit sopak, seorang botak, dan yang seorang lagi buta. 3 orang daripada Bani Israel yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang ada sakit sopak, yang kedua botak, dan yang ketiga buta. Allah Ta'ala menguji mereka dengan mengutuskan malaikat. Malaikat itu datang kepada si sopak yang berpenyakit sopak, penyakit kulit kan? Dan dia bertanya, apakah sesuatu yang paling engkau inginkan? Malaikat datang kepada lelaki Bani Israel ini yang ada penyakit sopak dengan dia menyerupai manusia, seorang lelaki. Jadi dia tanya kepada lelaki yang penyakit sopak ni, kamu nak apa? Apa yang kamu inginkan? Kamu nak apa? Si sopak menjawab, saya menginginkan paras yang tampan dan kulit yang cantik, serta hilangnya penyakit yang menyebabkan orang jijik untuk mendampingiku. Ini yang diminta oleh lelaki yang berpenyakit sopak. Maka malaikat itu lantas mengusap si sopak, dan kemudian hilanglah penyakit yang menjijikkan itu, serta ia diberi paras yang tampan dan kulit yang cantik. Dengan apa yang diminta oleh lelaki berpenyakit sopak tadi. Dia nak kulit dia hilang sopak tu, kulitnya cantik, sopaknya sembuh, dan tambah satu lagi, dia jadi lelaki yang handsome, yang tampan, kulit yang cantik. Malaikat usap badan lelaki sopak ni tadi, sembuh sopak ni, kulitnya cantik, dan dia jadi lelaki yang handsome. Malaikat itu bertanya lagi, harta apakah yang paling engkau mahukan? Tanya lagi soalan yang kedua, kau nak harta apa? Si sopak menjawab, saya ingin menjadi usahawan penternak unta. Atau dia mengatakan lembu. Dia nak jadi usahawan
penternak unta yang berjaya. Kemudian dia diberikan unta yang sedang bunting 10 bulan. Malaikat bagi dekat dia unta yang memang dah bunting 10 bulan, tunggu nak beranak. Dan malaikat tadi berkata, semoga Allah memberi barakah dan rahmat atas apa yang kau terima. Malaikat tambah lagi dengan doa supaya diberikan keberkatan dan rahmat dengan apa yang dia dapat. Dia dapat rupa paras dia yang cantik, badan dia cantik, dan diberikan dengan kekayaan, diberikan dengan unta untuk dia pelihara, untuk dia ternak. Kemudian malaikat itu pergi kepada si botak dan bertanya, pergi kepada lelaki yang kedua, dan dia tanya persoalan yang sama seperti ditanyakan kepada lelaki yang penyakit sopak tadi. Apakah yang paling engkau inginkan? Si botak menjawab, rambut yang rapi dan hilangnya penyakit yang menjadikan orang jijik kepadaku ini. Lelaki yang botak tentu dia minta supaya rambutnya ada dan orang tak pandang jijik hina kepada dia. Malaikat lantas mengusap si botak, dan selepas itu hilanglah penyakitnya serta tumbuh rambut yang cantik rapi di kepalanya. Malaikat usap kepala dia. Dia penyakit ni penyakit yang rambut tak tumbuh atas kepala dia. Bila dah rambut tumbuh atas kepala dia, cantik pula, malaikat itu bertanya lagi, harta apakah yang paling engkau mahukan? Si botak menjawab, saya ingin menjadi usahawan penternak lembu yang maju. Dia minta lembu, bukan setakat ternak biasa, jadi seorang usahawan penternak, petani yang berjaya. Kemudian dia diberikan lembu yang sedang bunting, sama macam yang penyakit sopak tadi. Tadi bagi unta sedang bunting 10 bulan, ini bagi lembu yang sedang bunting. Dan malaikat tadi berkata, semoga Allah memberi barakah dan rahmat atas apa yang kau terima. Sama. Minta, malaikat kabulkan dengan izin Allah Ta'ala, Allah yang berikan. Kemudian malaikat tu doakan pula supaya dapat keberkatan dan rahmat. Dan kepada si buta, malaikat itu pergi kepada si buta dan dia bertanya, apakah sesuatu yang paling engkau inginkan? Si buta menjawab, Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat. Yang buta minta matanya dapat melihat. Malaikat lantas mengusap si buta dan Allah mengembalikan penglihatan si buta. Malaikat itu bertanya lagi, harta apakah yang paling kau mahukan? Si buta menjawab, saya ingin menjadi usahawan penternak kambing. Kemudian dia diberi kambing yang sedang bunting. Yang buta minta kambing, dia dapat kambing yang bunting. Lama kelamaan, unta, lembu dan kambing milik mereka berkembang biak sehingga memenuhi satu kawasan. Mereka ni kawan, sahabat baik mereka ni, 3 orang. Jadi mereka jaga kembang biak lah, unta, lembu dan kambing mereka. Banyak. Lantas datanglah malaikat sebagai ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah utuskan sekali lagi malaikat untuk datang menguji ketiga-tiga orang. Malaikat itu menyamar sebagai seorang yang berpenyakit sopak seperti keadaannya dahulu sambil berkata, malaikat menyerupai sakit sopak dan pergi kepada lelaki yang sembuh dengan sakit sopak dia dulu. Dan dia berkata, saya seorang miskin dan telah kehabisan bekal di tengah perjalanan dan tidak menggantung harap kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kepada kamu. Tuan dikasih sekalian,
malaikat yang menyerupai lelaki yang penyakit sopak ni datang nak bagi ujian untuk menguji lelaki yang telah sembuh penyakit sopak dia tadi dan berjaya dalam menternak unta tadi, jadi seorang usahawan yang berjaya. Lelaki malaikat ni tadi dia sebut kepada lelaki yang pernah sakit sopak tu, dia kata dia dah habis bekal, dia hanya bergantung harap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kepada lelaki penyakit sopak tu tadi yang telah sembuh tu. Saya benar-benar meminta pertolongan kepada kamu dengan izin Allah. Minta pertolongan kepada kamu dengan izin Allah yang telah memberikan engkau paras yang tampan dan kulit yang halus serta harta kekayaan. Saya minta kepada kamu seekor unta untuk bekal melanjutkan perjalanan saya. Malaikat tadi minta unta seekor untuk perjalanan dia. Si sopak berkata, saya tidak dapat berikan apa-apa kepada kamu. Wahai dia dah kaya dah, unta dia dah banyak. Malaikat itu berkata, kalau tidak salah, saya pernah kenal dengan kamu. Bukankah kamu dahulu orang yang punya penyakit sopak dan orang-orang jijik kepada kamu? Dan bukankah kamu dulu orang yang miskin, lalu Allah memberi rahmat kepada kamu? Si kaya yang sebelumnya sopak itu berkata, sesungguhnya saya mempunyai harta kekayaan ini daripada nenek moyang. Dia kata yang dia dapat tu bukan pemberian daripada lelaki dulu yang merupakan malaikat itu, tapi dia kata itu adalah hasil warisan dia daripada nenek moyang dia. Malaikat berkata, jika kamu berdusta, maka semoga Allah mengembalikan kamu seperti keadaan kamu semula. Jadi dah balik penyakit sopak dia, penyakit kulit dia dulu. Uduh dah rupanya. Kemudian malaikat itu datang kepada si botak dengan menyerupai orang yang berpenyakit botak seperti keadaannya sebelum itu dan berkata seperti apa dikatakannya kepada si sopak. Sama je. Si botak juga menjawab seperti si sopak. Kemudian malaikat itu berkata, jika kamu berdusta, semoga Allah menjadikan kamu seperti keadaan kamu dahulu. Kembali botak balik lelaki tadi. Malaikat meneruskan perjalanannya ke tempat si buta dengan menyerupai orang buta seperti keadaan si buta waktu itu. Dia pergi balik kepada si buta dan dia pun jadi buta. Dan malaikat tadi berkata, saya seorang miskin, saya telah kehabisan bekal di tengah-tengah perjalanan ini dan tidak ada lagi harapanku kecuali kepada Allah, kemudian kepada kamu. Itu harapan dia. Dia minta, dia kata tak bergantung harap kecuali kepada Allah dan juga kepada kamu. Saya benar-benar meminta pertolongan kepada kamu dengan izin Allah yang telah mengembalikan penglihatan kamu, iaitu saya minta seekor kambing untuk bekal dan melanjutkan perjalanan saya. Si buta menjawab, saya dulu juga seorang yang buta, kemudian Allah mencelikkan penglihatan saya, dan dahulu saya miskin, kemudian Allah memberikan kekayaan seperti ini, maka ambillah apa yang kau inginkan. Demi Allah, saya tidak akan menghalang kamu daripada mengambil apa jua yang dikehendaki kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Si buta ni dia bagi izin kepada lelaki tadi, kepada malaikat tadi, ambillah. Banyak kamu nak ambil, kamu ambil. Ambillah, aku bagi ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil. Jadi mendengar jawapannya yang ikhlas itu, malaikat itu berkata, peliharalah harta kekayaan kamu, sebenarnya kamu hanyalah diuji dan Allah benar-benar redha terhadap kamu dan Allah telah memurkai kedua-dua kawan kamu. Itu kisahnya tuan-tuan.
Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari, hadis 3464 nombor hadisnya, dan hadis riwayat Imam Muslim. Kita Imam Muslim, saya Imam Muslim, hadis 2964. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua lelaki yang sopak dan yang buta kembali, yang sopak dan yang botak kembali kepada sakit asalnya, dan harta kekayaan mereka hilang lenyap sebab mereka gagal dalam ujian Allah Subhanahu wa taala itu. Mereka tidak bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Manakala si buta dia kekal dengan kesihatan yang diminta kepada malaikat tadi, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kembali celik dan dia dapat kekayaan dengan memelihara kambing. Ada beberapa pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah hadis ini. Yang pertamanya, tuan sekalian, anjuran untuk berlemah lembut dan memuliakan orang-orang yang lemah dan miskin, memenuhi keperluan mereka, tidak melukakan hati mereka dan tidak menghina mereka. Tuan sekalian, orang susah datang minta keperluan mereka, kita layanilah mereka dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang, memuliakan orang-orang yang susah, orang yang lemah, seperti yang dilakukan oleh si buta tadi. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala pasti menguji hamba-hambanya untuk mengetahui antara mereka siapa yang bersyukur dan kufur nikmat, siapa yang soleh dan siapa yang ingkar. Tuan dikasih sekalian, Allah jadikan kita, kemudian Allah uji kita. Setiap daripada kita akan menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kisah tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Kita tahu tentang Nabi Sulaiman alaihi salam, seorang yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala dengan kehebatan ilmunya dan juga dengan kekayaan. Dia dapat menguasai dunia ini, seluruh isinya, menjadi ketua raja kepada segala makhluk yang ada atas dunia ni. Setakat manusia, jin, binatang tunduk di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Itu adalah bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi dan Allah uji. Ujian Allah Subhanahu wa taala, Allah uji kita dengan kekayaan, Allah uji kita dengan kemiskinan, Allah uji kita dengan kecukupan rezeki harta yang kita miliki. Tengok Nabi Sulaiman alaihi salam, di mana Allah uji dengan nikmat yang banyak kepada dia, yang Allah sebut walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Allah kurniakan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ilmu. Allah bagi kepada mereka ilmu. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Bila mereka dapat ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka kata apa? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman sebut, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami atas kebanyakan daripada hamba-hambanya yang beriman. Allah uji, menyatakan sama ada kita dapat nikmat itu, kita bersyukur dengan
nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah rakamkan juga cerita tentang Nabi Sulaiman ini. Kan kisah Nabi Sulaiman minta siapa boleh bawa istana Ratu Balqis kan. Dan surah An-Naml, bila Hud-Hud burung bawa kabaran kepada Nabi Sulaiman AS, ada masyarakat, ada kaum yang mereka menyembah matahari. Mereka tidak menjadikan Allah sebagai sembahan. Jadi setelah diutuskan surat, Hud bawa surat pergi, dan jawab surat itu, maka Nabi Sulaiman cakap kepada bantu-bantunya ataupun menteri-menterinya, antaranya Nabi Sulaiman sebut siapa boleh bawa istana Balqis kan, bawa istana Balqis. Ifrit dia jawab, jin Ifrit ni, Ifrit kata sehingga kamu berdiri. Nabi Sulaiman duduk sehingga kamu bangun daripada tempat duduk kamu. Dan seorang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata bila berkelip je mata Nabi Sulaiman AS, maka istana Balqis tu dah ada depan mata. Dah ada depan mata. Jadi Allah sebut falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu, bila mana dilihat berdiri tegaknya istana tu di sisi nampak ada depan mata tu, apa kata Nabi Sulaiman AS? Qala hadza min fadli rabbi. Ini adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kurnia yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang memberikan kurnia ni. Liyabluwani, untuk menguji aku, ashkuru am akfur, sama ada aku bersyukur ataupun aku kufur dengan nikmat Allah. Boleh pindahlah sekelip mata ya, dari depan mata nampak istana. Sulaiman kata apa? Hadza min fadli rabbi. Kan, bila kita dapat nikmat ni, kita dapat perkara yang besar ni, dia sebut hadza min fadli rabbi. Ni kelebihan kurnia yang Allah bagi kepada kita. Allah yang bagi kepada kita. Tujuannya apa? Sulaiman kata liyabluwani, untuk menguji aku. Ashkuru, sama ada aku bersyukur, am akfur, ataupun aku kufur. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya kesyukuran itu, kelebihan bersyukur itu akan kembali kepada diri dia. Nikmat syukur tu akan balik kepada orang yang bersyukur. Wa man kafara, siapa yang kufur dengan nikmat Allah, fa inna rabbi ghaniyyun karim. Allah Taala itu, sesungguhnya Allah, dia maha kaya lagi maha terpuji. Dan Allah tak rugi apa-apa kalau kita tidak bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nikmat yang Allah bagi untuk menguji kita semua. Nak tahu sama ada kita bersyukur ataupun kita kufur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ambil contoh Nabi Sulaiman tadi kan. Nabi Sulaiman dia hebat tu. Nabi Sulaiman yang hebat tu. Ya Allah uji dia, dia kata ujian itu untuk menjadikan dia sebagai seorang yang syukur ataupun kufur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan sekalian, kita diwajibkan mensyukuri nikmat Allah dan dilarang kufur serta mengingkari nikmat. Jangan kita jadi orang yang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala.
Tuan sekalian, ukuran Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada manusia ni, yang Allah ukurnya ialah takwa. Allah ukur takwa. Allah tak ukur dengan syukur, tapi Allah suruh kita syukur. Allah suruh kita syukur. Allah sebut betapa sedikitnya manusia ini bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan kita terletak pada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi aku, di sisi Allah, ialah orang yang bertakwa. Bila kita bersyukur, kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mulakan surah Al-Quran dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Itu nak menyatakan kita kena banyak bersyukur dengan nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keempat, malaikat mampu datang dan menyamar sebagai manusia dan lain-lainnya. Tuan sekalian, kerja malaikat namanya Jibril alaihi salam. Malaikat yang banyak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taat dan patuh kepada segala perintah Allah. Dan kisah ini Allah datangkan malaikat menyamar, menyerupai manusia untuk datangkan ujian kepada manusia-manusia yang Allah pilih. Dalam penurunan wahyu Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril alaihi salam, berapa bentuk penurunan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sebut tentang malaikat ni. Jibril pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan wahyu dengan menyamar menjelma sebagai seorang lelaki. Jadi lelaki, tak jadi perempuan, jadi lelaki. Itu cara Jibril datang bawa wahyu kepada Nabi, menjelma menjadi seorang lelaki. Jibril pernah datang jadi seorang lelaki, masuk ke dalam majlis Nabi. Nabi sedang mengajak, dia duduk depan Nabi, lutut dia bertemu dengan lutut Nabi. Dia tanya 3 soalan kepada Nabi. Tanya apa makna Islam, apa makna iman, apa makna ihsan. Kan, itu hadis tu. Hadis tentang iman, Islam dan juga ihsan. Yang kedua, wahyu diturunkan kepada Nabi melalui mimpi. Mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam yang sembelih anak dia, kan. Mimpi kali yang pertama pada 8 hari bulan Tarwiyah tu, Nabi Ibrahim masih lagi ragu-ragu, tak betul ke tidak mimpi, kan. Kemudian malam esok, malam ke-9 Zilhijjah Dzulhijjah tu, sekali lagi Nabi Ibrahim bermimpi, dan kali ini dia yakin bahawa mimpinya benar. Arafah, dia dah tahu itulah mimpi untuk dia menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Dan dia buat penyembelihan itu pada hari yang ke-10, hari nahar. Dia berlaku peristiwa itu, kan. Nabi Ibrahim dapat wahyu Allah melalui mimpi. Lagi, wahyu Allah dicampakkan ke dalam dada Nabi. Campak je, tanpa melalui siapa-siapa yang dinampak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi, bunyi loceng. Bunyi loceng, itu bentuk wahyu. Dan ini kata Nabi, bunyi loceng ni, bunyi deringan loceng ni, satu yang sangat berat kepada Nabi. Pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dan datang wahyu ni, bunyi loceng, Nabi dengar, berpeluh-peluh Nabi. Dan ketika itu paha Nabi berada di atas kaki ataupun paha Zaid bin Sabit. Nabi bila terima wahyu tu, dalam keadaan berpeluh-peluh tu, paha Nabi tekan paha Zaid bin Sabit, menunjukkan beratnya wahyu yang sedang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bunyi loceng lah, berat banding dengan
dalam keadaan mimpi ataupun dicampakkan wahyu tu ke dalam dada Nabi. Yang kelima, malaikat ni, utamanya Jibril AS, datang bawa wahyu dibentuk paras yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni Allah sebut dalam surah An-Najm, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Demi sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam keadaan rupanya yang asal, inda sidratil muntaha, di sisi sidratul muntaha, indaha jannatul ma'wa, di sisinya ada jannatul ma'wa, syurga al-ma'wa. Itu ketika di sidratul muntaha. Dan yang keenam, Jibril dalam rupa bentuknya asal. Ini ketika mana peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan yang ketujuh, percakapan langsung Allah Subhanahu Wa Taala, mana yang berlaku kepada Nabi Musa alaihi salam. Kalau sebut wa kallamallahu Musa taklima. Allah bercakap dengan Nabi Musa bila Nabi Musa minta untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kisah ni tadi, malaikat datang menyamar sebagai manusia. Okey, yang kelima, diharuskan bercerita peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau untuk mengambil pengajaran daripada kisah tersebut, bukan untuk mencela. Lantaran itu tidak disebutkan nama-nama para pelakunya. Kisah 3 orang tadi tak mention pun namanya. Yang penyakit sopak tu tak disebut pun namanya. Begitu juga dengan yang botak dan juga yang buta. Begitulah tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala penceritaan dalam Al-Quran. Nama tu bukan penting untuk disebut. Yang pentingnya ialah kita nak ambil pengajaran daripada kisah tu. Jadi jangan kita sibuk duk cari siapa namanya, sibuk duk cari siapa Ashabul Kahfi dalam nama. Walaupun ada riwayat-riwayat yang menyebutnya. Yang pentingnya ialah pengajaran. Hadis sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cerita tentang niat. Ingat hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Setiap amalan kita berdasarkan kepada niat. Dan Nabi cerita, siapa yang hijrahnya kerana Allah dan juga Rasul, maka hijrahnya kerana Allah dan juga Rasul. Siapa hijrah kerana dunia, dia dapat dunia, ataupun dia hijrah kerana untuk dia berkahwin dengan seorang perempuan, maka dia dapatlah apa yang diniatkan ketika dia hijrah itu. Ini kisah, satu riwayat sebut kisah tentang muhajir Ummu Qais. Ummu Qais, perempuan ya. Kisah seorang lelaki Badui yang dia melamar Ummu Qais, tapi Ummu Qais tak mau terima dia kalau dia tak berhijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi lelaki ni tadi, Badui ni tadi berhijrahlah pergi ke Madinah dan dia kahwin dengan perempuan tadi. Dan riwayat hadis tak disebut pun siapa lelaki Badui ni tadi. Tak sebut pun. Nabi tak cerita pun. Dan dalam tulisan-tulisan para ulama mereka sebut tentang kisah ni, tentang Ummu Qais dalam penulisan mereka. Tapi lelaki tersebut, Badui tersebut, dia tidak pernah disebutkan namanya. Tak ada siapa pun sebut, tak ditulis pun namanya. Dan riwayat-riwayat para sahabat pun tidak ditulis, tak dimention pun nama tu siapa. Di situ bukanlah, maknanya kita kalau tengok pada hadis ni, orang sahabat-sahabat yang berhijrah kerana Allah dan juga Rasul, dia seorang hijrah kerana apa? Kerana nak kahwin. Bukanlah kita teruk sangat, tapi Nabi nak cerita tentang niat ni tu. Niat dia tu dah tak betul. Amalan dia dasarkan kepada niat.
Kalau niat tak betul, keelokan dan kerosakan amalan kita ni berdasarkan kepada niat. Jadi niat hijrah ni bukan kerana Allah dan juga Rasul. Allah perintah dia berhijrah, Allah perintah, Nabi perintah untuk berhijrah, tapi dia berhijrah bukan kerana Allah, bukan kerana Rasul, tapi dia berhijrah pergi ke Madinah, susah payah dia. Sebab apa? Sebab dia nak kahwin dengan seorang perempuan. Dia dapat kahwin. Tak apalah tu bahagian dia dapat. Tapi kita nak sebut di sini apa? Tengok para sahabat, dan tak ada pun dalam riwayat-riwayat menyebutkan siapa lelaki itu tadi. Jadi pengajaran kepada kita tuan-tuan, kita jangan memalukan orang lain, jangan hina orang lain. Perlu hina. Lagi-lagilah yang menghina agamanya sendiri kan. Itu lagi teruklah. Kan? Okey, jadi kisah ni tadi nak sebut apa? Untuk kita ambil pengajaran dan tak perlu mention siapa-siapa. Kalau kisah tu kisah yang tak baik. Yang keenam, pengajaran yang keenam dari kisah kita tadi, dibolehkan seseorang mengucapkan harapanku hanya kepada Allah kemudian kepada kamu. Pengaduan ini tidak termasuk syirik kerana memakai thumma yang bererti kemudian, bukan wa yang mengerti dan. Ini saya sebut tadi malaikat yang menyamar bagi seorang lelaki tadi, dia datang kepada si sopak, kepada si buta, kepada si botak. Dia kata dia minta bantuan, minta pertolongan. Dia letakkan harapan, dia minta pertolongan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia minta kepada lelaki tadi, tapi dia letakkan pengharapannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kepada kamu, kemudian kepada lelaki. Jadi dia menyandarkan harapannya yang diminta itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki kita ni tuan-tuan, datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasilahnya melalui manusia. Yang kita yakin manusialah memberikan rezeki kepada kita. Kalau kita yakin manusia yang berezeki kepada kita, yang menentukan rezeki kita, maka itu termasuk dalam syirik. Baik. Yang ketujuh, banyaknya harta yang diberikan Allah kepada seorang hamba bukan menandakan bahawa Allah lebih mencintai hamba tersebut, sebab dengan harta itu Allah ingin menguji para pemilik harta. Terus sekalian, ini kita ingat bahawa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita itu semuanya dalam bentuk ujian Allah Taala. Tua kita, muda kita, ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sihat kita, ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan jangan ingat kita sihat itu bukan ujian daripada Allah. Ujian daripada Allah. Sihat kita ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok kita betul boleh guna nikmat sihat itu untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit ujian Allah. Tapi kita selalu ingat bila sakit ujian Allah, bila sihat bukan ujian Allah. Dua-duanya adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sihat dan sakit ujian daripada Allah. Hidup ujian daripada Allah. Mati ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah uji kita dengan kekayaan. Kaya kita, Allah uji. Kecukupan rezeki kita, itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, harta yang banyak bukan menunjukkan bahawa Allah lebih mencintai orang tersebut, tapi dia adalah bentuk ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ke-8, kisah ini juga menjelaskan tentang keutamaan bersedekah. Tentang keutamaan bersedekah. Yang dua lelaki tadi,
kedekut, bakhil. Manakala lelaki buta tadi, dia bersedekah. Dia suruh ambil berapa banyak yang lelaki tadi, malaikat yang nak ambil. Imam kita tadi pun tuan, terpasan rakaat yang pertama tu dia baca tentang kelebihan bersedekah. Kelebihan bersedekah. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ini akhir ayat. Daripada satu biji, satu benih tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai ada 700. Okey. 100 jadi 700. Dan Allah tambah lagi. Allah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah tambah pada siapa yang Allah kehendaki. Dan yang terakhir, yang ke-9 tuan dan sekalian, bakhil dan kedekut adalah perbuatan yang dicela oleh Islam. Bakhil dan kedekut adalah perbuatan dicela oleh Islam. Jadi rezeki yang Allah berikan kepada kita tuan adalah untuk kita sumbangkan balik. Untuk kita sumbangkan. Yang kita sumbangkan itulah yang menjadi harta kekal yang kita miliki. Allah Taala sebut kaitan dengan bakhil dan kedekut ini. Allah mencela orang yang bakhil dan orang yang kedekut ini. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 180. Allah berfirman, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Allah kata, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari kurnianya. Mereka menyangka bahawa kebakhilan itu baik bagi mereka. Dia orang bakhil ni selalu kata gitu. Dia kata, dia menyangka kebakhilan itu baik. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Tuan, orang kedekut ni, harta dia nanti Allah akan letakkan, Allah akan kalungkan di lehernya pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa sahaja yang kamu kerjakan. Tuan, ada 2 kerugian bagi orang yang bakhil. Yang pertama, rugi di dunia. Yang kedua, rugi di hari akhirat. Rugi di dunia, apa dia? Timbul rasa permusuhan dan kebencian di antara orang-orang yang dekat dan mereka yang ada di sekelilingnya. Orang benci kepada orang yang bakhil. Paling tidak pun dia akan timbul rasa tak senang daripada kalangan orang lain. Bila orangnya bakhil, kedekut. Kedekut tu. Selain itu, orang yang bakhil ni dia akan jadi orang yang letih sikit kan? Sebab apa dia letih? Sebab dia kerah seluruh kehidupan dia untuk kumpul, untuk timbun harta kekayaannya, tapi dia tak menikmati harta kekayaannya. Akhirnya dia mati, dia tak dapat apa pun, tak dapat nikmat. Punyalah kedekutnya, duitnya banyak, makan yang bercatu. Bila mati, tak boleh bawa pun harta tu, malah diambil oleh ahli-ahli warisnya. Letih dari dunia, tak dapat manfaat daripada hartanya di hari akhirat. Dan rugi di akhirat, orang yang banyak harta dan kedekut ini, tentang kita kena ingat bahawa segala harta yang kita ada, kekayaan yang kita ada, dia akan dipertanggungjawabkan, akan disoali oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah jawabnya daripada mana datang dan ke mana kita belanjakan harta kita. Jadi bila kita belanja dengan cara yang betul, maka manfaatnya akan balik kepada kita. Sekali itu tuan-tuan, perbincangan kita pada malam ini mudah-mudahan berikan pengajaran yang tibar kepada kita tentang kisah 3 orang lelaki tadi. Wallahu a'lam.
a'lam bi Allah Subhanahu wa taala yang mohon ampun dan maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.